Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Pagi ini kita dikejutkan dengan satu lagi senarai saman terbaru untuk Sanusi. Netizen mula menyenaraikan kalaulah Sanusi kalah semua dalam saman-saman yang beliau hadapi. Mereka kata Sanusi memang akan bankrupt dan akan muflis. Dari mana Sanusi akan dapat duit untuk membayar saman-saman tersebut, kata mereka. Mengikut pengamatan saya, kalau saya tak silap, Sanusi kini sedang berdepan dua pertuduhan akta hasutan di mahkamah, dan kalau saya tak silap sudah ada 4 saman fitnah yang diberikan terhadap Sanusi, yang mana ianya berjumlah lebih daripada 300 juta. Yang menjadi persoalan saya ialah dari manakah duit akan diperoleh oleh Sanusi kalau betul-betul semuanya ini beliau kalah. Yang paling besar sekali ialah apabila Vincent Tan menyaman Sanusi sebanyak 200 juta. Dan yang terkini, Amiruddin Syari pula menuntut dalam masa 48 jam Sanusi memohon maaf dan juga membayar saman fitnah sebanyak RM10 juta. Jangankan 200 juta, 10 juta pun saya terfikir-fikir dari mana Sanusi akan mendapatkan uang tersebut. Adakah daripada Tin Milo juga? Mungkin tidak sama sekali. Kalau sekadar 100 ribu atau 1 juta, mungkinlah Tin Milo boleh berguna. Tetapi kalau sudah 10 juta, apalagi 200 juta, Tin Milo tidak akan dapat menampung lagi. Saudara-saudara sekalian, Menteri Besar sementara Selangor Amiruddin Syari telah menghantar surat tuntutan undang-undang kepada rakan sejawatannya dari Kedah, Muhammad Sanusi Maknor, berhubung ucapan fitnahnya ketika berkempen di Jitra Kedah baru-baru ini. Ini selepas pemimpin PAS itu menuduh Amiruddin Syari terlibat dalam skandal bersama pengasas kumpulan berjaya Vincent Tan dalam projek pembersihan Sungai Kelang. Menurut pejabat Amiruddin, surat itu disampaikan kepada Sanusi pada jam 7.36 malam tadi. Antara lain, pengurusi PH Selangor itu mahu Sanusi menarik balik dan memohon maaf dalam tempoh 48 jam atas kenyataannya itu, serta membayar pampasan 10 juta atas dakwaan palsu dan berniat jahat. Ini memang terbaik dan mantap. Selalunya orang akan hanya meminta supaya memohon maaf dan selesailah. Tetapi Amiruddin tidak. Dia memberikan 48 jam untuk memohon maaf dan serta walaupun sudah memohon maaf, Sanusi perlu juga membayar pampasan sebanyak 10 juta. Semalam Amiruddin berkata dia akan meneruskan tindakan menyaman Sanusi bagi mempertahankan kredibilitinya sebagai Menteri Besar Selangor. Sanusi ketika berucap pada majlis ceramah jelajah Mega PN Base Sayangi Kedah Sejahtera di Dataran Darul Aman, Jitra Kedah, mendakwa wujud skandal antara Amiruddin dan Tan Sri ataupun Vincent Tan yang memahukan melaksanakan projek RM10 bilion di Sungai Kelang. Amiruddin berkata tuduhan Sanusi itu sebagai langkah terdesak untuk mengalihkan perhatian daripada skandalnya sendiri di Kedah. Isu itu telah dijawab di DUN Selangor sebelum ini, jelas Amiruddin lagi. Makna kata, perkara ini sebenarnya sudah tidak lagi boleh dibangkitkan kerana sudah pun dijawab dan diselesaikan di DUN Selangor. Namun demikian, yang kita tahu, Sanusi tidak ada dalam DUN Selangor kerana beliau ada di Kedah. Jadi kenapa Sanusi nak ungkit semula perkara itu? Berjaya Lain Berhad juga menafikan tuduhan Sanusi dan menyifatkannya sebagai palsu, tuduhan berniat jahat dan tidak berasas. Pada Isnin, Tan mengeluarkan surat tuntutan kepada Sanusi sambil menuntut permohonan maaf secara terbuka dan bayaran pampasan 200 juta. Sanusi enggan meminta maaf, mendakwa kes itu sedang berkembang dan lebih banyak dokumen akan didedahkan. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, ikuti terus ulasan selepas ini. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Saudara-saudara sekalian, selepas 24 jam, SPRM memberikan kenyataan mencari menantu Muhyiddin yang dikategorikan sebagai wanted list
dan melarikan diri ke luar negara. Dan menurut SPRM, sebuah negara telah pun dikenal pasti tempat beradanya anak ataupun menantu Muhyiddin ini. Akhirnya tiba-tiba menantu Muhyiddin tampil memberikan kenyataan. Menantu Muhyiddin kata dia menafikan melarikan diri. Wah, jadi adakah SPRM yang pula salah? SPRM kata mereka telah menghubungi dalam berikan notis, membenarkan menantu Muhyiddin ini keluar negara, tapi tak pula balik lagi. Jadi, di mana anak menantu Muhyiddin ini atau menantu Muhyiddin ini? Menantu pengerusi Perikatan Nasional Muhyiddin Yassin menafikan dakwaan bahwa dia melarikan diri, sebaliknya mendakwa meninggalkan negara ini secara sah. Memang dia meninggalkan negara ini secara sah. Azam Baki telah menyatakan di dalam satu laporan baru saya bacaan sebentar tadi, Azam Baki telah memberitahu kepada Perdana Menteri kita bahawa memang betul menantu Muhyiddin ini meninggalkan negara ini secara sah. SPRM atau kerajaan membenarkan beliau keluar dengan syarat kembali semula ke Malaysia. Tetapi sehingga kini masih tidak dapat dihubungi, dienggan bekerjasama menurut laporan SPRM, dan tidak ada laporan beliau telah kembali ke Malaysia. Oleh sebab itulah, mereka atau SPRM telah pun memasukkan menantu Muhyiddin ini dalam senarai atau wanted list. Jadi sudah masuk ke dalam wanted list, baru tiba-tiba muncul menafikan pula. Bukankah itu sesuatu yang lucu? Dalam satu kenyataan media hari ini, Muhammad Adlan Berhan menjawab kenyataan akhbar yang dikeluarkan SPRM pada 7 Ogos lalu yang memaklumkan agensi itu sedang mengesan lelaki berusia 48 tahun itu serta Mansur saat 69 tahun. Adlan berkahwin dengan Nabilah, anak kedua Muhyiddin. Kenyataan akhbar itu setakat ini bertujuan untuk memberikan tanggapan bahwa anak guam kami adalah seorang pelarian yang melarikan diri. Anak guam kami menolak sama sekali tomahan sedemikian. Anak guam kami seperti mana-mana warga negara Malaysia yang bebas mempunyai hak untuk bergerak dan melancong termasuk ke luar negara, dan lebih-lebih lagi untuk menjalankan perniagaannya di mana-mana tempat di dunia, kata mereka. Penggunaan hak ini oleh anak guam kami tidak boleh ditafsirkan atau diselewengkan sebagai percubaan untuk mengelak atau menghalang siasatan. Anak guam kami menyatakan bahawa sebelum dia meninggalkan Malaysia secara sah, dia tidak pernah ditangkap dan tidak pernah dipanggil oleh SPRM untuk perjumpaan atau untuk membantu dalam apa-apa jenis siasatan, kata Peguam Adlan Baljit Singh Sidhu. Wah, kalau inilah kenyataan terkini daripada menantu Muhyiddin yang menafikan melarikan diri ini, makna kata ada sambungan kepada perkara yang telah dinyatakan ini. SPRM sebelum ini berkata, kedua-dua individu itu dikehendaki bagi membantu siasatan berhubung projek pendaftaran dan penyimpanan maklumat biometrik. Baljit hari ini berkata, anak guamnya telah dihubungi pegawai SPRM dan telah menjawab secara bertulis dalam bentuk surat bertarikh 3 Jun. Peguam itu menjelaskan bahawa dalam surat itu, Adlan berkata dia berlepas ke luar negara atas urusan perniagaan dan akan kembali setelah urusan tersebut selesai. Tarik yang belum dipastikan. Baljit berkata Adlan telah menyatakan tarik yang belum dapat dipastikan untuk pulang dan terkesan dengan kenyataan SPRM bahawa terdapat usaha untuk memburu dan menuding terhadapnya yang dirancang dengan tujuan mengenakannya sepenuhnya. Sehingga kini anak guam kami belum menerima jawapan rasmi daripada SPRM, kata peguam itu. Baljit berkata dalam surat yang sama, Adlan turut menegaskan terdapat amalan luar biasa dalam siasatan SPRM termasuk akaun syarikatnya dibekukan tanpa notis atau sebab. Akaunnya juga dibekukan tanpa notis atau sebab. Dia diganggu tanpa henti oleh pegawai SPRM. Dia digugat atau diugut untuk digambarkan sebagai melarikan diri melalui kenyataan media dengan namanya disenaraikan dalam notis merah Interpol dan akan ditangkap serta ditahan sebaik tiba di Malaysia. Anak guam kami juga mendapat tahu bahawa larangan perjalanan telah dikenakan ke atasnya kerana pasportnya telah diklasifikasikan sedemikian oleh Jabatan Immigration. Anak guam kami menafikan sekeras-kerasnya sebarang pendapat bahawa dia tidak boleh dihubungi dan menyatakan bahawa dia sedang berhubung dengan pegawai penyiasat yang bertanggungjawab dalam siasatan.
Dia sentiasa menyatakan bahwa dia sedia untuk bekerjasama dalam mana-mana siasatan seperti yang dikehendaki oleh undang-undang, tetapi tidak akan bertolak ansur dengan sebarang ancaman terhadapnya dan keluarga. Perkara yang dinyatakan di atas jelas membuktikan bahwa siasatan tidak dijalankan secara objektif dalam rangka kerja undang-undang dan sekaligus mengancam kebebasan anak guam kami yang dilindungi oleh Perlembagaan Persekutuan, kata beliau. Anak guam kami menyatakan bahwa dia disasarkan tanpa mengikut undang-undang atas sebab itu dia telah mengalami kerusakan yang tidak terkira dan berada di ambang kehancuran keuangan. Reputasinya rusak teruk. Secara pribadi dia mengalami penderitaan mental dan trauma. Keluarganya terus menderita, kata Baljit. Peguam itu berkata anak guamnya menyatakan dengan jelas bahwa dia bukan ahli politik dan terkejut dengan sebarang usaha yang menjadikannya sebagai alat bagi mendapatkan batu loncatan politik oleh siapa saja termasuk oleh agensi penyiasat. Dia bukanlah sasaran yang mudah untuk digunakan bagi menyerang atau menjatuhkan mana-mana ahli politik. Masa kenyataan akbar dikeluarkan yang begitu hampir dengan pilihan raya negeri bagi anak guam kami menunjukkan bahwa terdapat unsur politik dalam seluruh proses tersebut. Pernyataan media yang meminta bantuan untuk mengesahnya sama sekali tidak perlu. Ia juga cobaan untuk memburuk-burukkan dan mengaibkan anak guam kami, kata mereka. Anak guam kami juga terkejut apabila Perdana Menteri menganggapnya wajar untuk mengulas mengenai isu ini yang menunjukkan terdapat sesuatu plot yang cuba dimainkan. Anak guam kami secara tegas menyatakan bahwa dia tidak bersalah dan berhak untuk tidak dihakimi menerusi pendapat umum oleh mana-mana agensi penguatkuasaan. Dia bersedia membantu dalam sebarang siasatan dan mempunyai kepercayaan penuh terhadap proses kehakiman, tetapi pada masa yang sama akan melindungi hak dan kebebasannya daripada diragut tanpa mengikut undang-undang, kata Baljit. Peguam itu menambah anak guamnya menegaskan bahwa dia tidak akan teragak-agak untuk memulakan tindakan yang perlu bagi melindungi, memelihara dan membela haknya seperti yang dilindungi oleh Perlembagaan Persekutuan dan undang-undang. Wow. Di akhir daripada berita di Malaysia kini ini ialah apabila mereka kata atau pasukan guaman daripada anak atau menantu Muhyiddin mengatakan mereka tidak teragak-agak untuk memulakan tindakan bagi yang perlu untuk melindungi, memelihara dan membela haknya. Nah, ini yang kita tunggu. Supaya tiada yang dianiaya, supaya cerita benar keluar, supaya cerita yang sebenar-benarnya diketahui, ayo menantu Muhyiddin, jangan biarkan perkara ini berlanjutan. Cepat-cepatlah ambil tindakan undang-undang supaya hak Anda dapat dijaga dan kami pun tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Tapi jangan sampai perkara itu menjerat leher sendiri. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye.